Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan utama, Formula Sarawak dari segi pemahaman serta keharmonian agama dan kaum harus dikongsikan dengan komuniti lain dari luar negeri ini. Bimbing Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Dato' Abah Abdul Rahman Zahri Tun Dato' Abah Openg berkata, ini adalah sebagai asas hubungan antara masyarakat pelbagai agama dan kaum sekaligus menjadikan dunia ini lebih sejahtera untuk didiami semua. Menurutnya, sebagai pemimpin Islam yang bertanggungjawab mentadbir dan membangunkan negeri ini yang memiliki masyarakat berbilang kaum dan agama, beliau mempunyai tanggungjawab untuk memastikan kerajaan di bawah pimpinannya adalah inklusif dan melindungi hak serta kepentingan setiap kaum dan agama berdasarkan 5 prinsip maqasid syariah. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat dalam satu sesi libat urus bersama negara-negara anggota Regional Islamic Dakwah Council of Southeast Asia and the Pacific RCEP di Zon Selatan bertempat di Auckland, New Zealand pada Isnin. Bimbing Sarawak serta rombongan tiba di New Zealand pada Ahad untuk lawatan selama 2 hari di mana ia merupakan kunjungan rasmi sulungnya ke salah sebuah negara anggota sejak pemilihan beliau sebagai Presiden pada Januari tahun ini. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahri menekankan bahawa agama-agama lain di negeri ini mendapat bantuan menerusi unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR bagi memastikan mereka mempunyai tempat ibadat yang sesuai selaras dengan usaha pelindungan serta menegakkan martabat manusia dan agama di negeri ini. Jelasnya, beliau telah memperuntukkan 100 juta ringgit kepada UNIFOR pada tahun ini untuk agama lain membina rumah ibadat masing-masing. Memberi contoh dirinya sebagai produk sekolah mubalih pula, beliau memberitahu dana turut diberikan untuk pengoperasian sekolah mubalih terutamanya semasa penularan wabak COVID-19. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak berkata pembangunan masyarakat Islam juga harus berdasarkan perubahan teknologi yang berlaku pantas pada era kini selain ke arah inisiatif kemampanan serta menangani perubahan iklim. Menurutnya, ini merupakan hala tuju Sarawak di bawah pimpinannya melalui pengenalan ekonomi digital, peningkatan aspek penyelidikan, pembangunan hidrogen dan ekonomi hijau serta pelbagai inisiatif lain untuk menangani perubahan iklim termasuk penangkapan, penyimpanan dan penggunaan karbon CCUS serta perdagangan karbon. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahri kemudian memberitahu negara anggota yang hadir bahawa pendekatan kedua terpenting di bawah kepimpinan beliau adalah tumpuan kepada pendidikan dan pembangunan bakat. Ke arah ini, katanya 5 sekolah antarabangsa berasaskan Sukatan Pelajaran Cambridge dan 1 sekolah antarabangsa Islam sedang ditubuhkan di Sarawak bagi menjamin kedudukan negeri ini di peringkat global dalam aspek pendidikan. Selepas itu, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi selaku Timbalan Menteri bertanggungjawab bagi hal ehwal Islam berkongsi mengenai pengalaman Sarawak dari segi pengurusan dan pembangunan Islam di negeri ini. Mufti Sarawak Datuk Kipli Yassin turut berkongsi pengalaman Sarawak berkenaan pembangunan tabung Baitulmal Sarawak yang memberi manfaat kepada komuniti Islam tempatan. Terdahulu, wakil-wakil riset dari negara Australia, New Zealand dan Fiji turut membentangkan laporan masing-masing. Laporan seterusnya, kawasan rukun tetangga KRT di daerah Belaga disaran supaya sentiasa bekerjasama menaikkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat di negara ini berdasarkan tonggak Malaysia Madani. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agodagan berkata objektif program Malam Solidariti dan pelancaran KRT baru daerah Belaga adalah bagi menterjemahkan Malaysia Madani kepada komuniti dalam usaha mewujudkan masyarakat yang kaya dengan nilai-nilai yang baik dan memiliki budaya kekeluargaan yang kuat. Selain itu, katanya ia untuk melahirkan masyarakat yang mampan, berdaya cipta dan memiliki ikatan perpaduan yang mantap. Beliau berucap demikian pada Malam Solidariti dan pelancaran KRT baru daerah Belaga di Umar Belur, Sungai Asap Belaga pada Sabtu. Beliau yakin usaha yang digembleng ini pasti akan membawa hasil yang baik jika dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab dan berterusan. Dalam pada itu, 2 KRT baru dilancarkan pada majlis tersebut iaitu KRT Umar Belur Sungai Asap dan KRT Umar Kulit Sungai Asap. Selain itu, turut diadakan penyampaian bakul rahmah KRT CARES, pelancaran sudut bacaan Umar Belur Sungai Asap serta persembahan kebudayaan seperti Ngajat Lasan, Datun Julud dan Kesut oleh beberapa KRT. Acara lain yang turut diadakan ialah pertandingan keligit, berlawan dan ratu kebaya serta acara nyanyian.
Manakala Karnival Berbasikal Layar LCC 2023 edisi kelima akan berlangsung bermula 1 hingga 3 September depan. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Jeneral Rentap Jabu berkata, seramai 266 orang peserta dari dalam dan luar negara seperti Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura sudah mengesahkan penyertaan dalam LCC 2023. Menurutnya, kategori lebuh raya amat mencabar dan ia merupakan antara salah satu tarikan LCC. This is the route is very interesting kerana kita melalui bukan saja kawasan layar tapi kawasan Dun Bukit Saban juga. Dari Betong kita launch dari RTC layar, Simpang Layar, pergi ke Betong, Bandar Betong, Pekan Betong, keluar lagi melalui Pen Borneo Highway, lalu masuk ke Jalan Ulu Paku. Lebih kurang 100 km. Ya, 90-200. 100 km. Dan yang paling mencabar adalah route-nya kerana kita menaiki kawasan Bukit Bukau. So it's a very challenging race and this year kita menambah lagi untuk kategori wanita. Mereka akan tidak memakai Jalan Ulu Paku tapi mereka akan berpatah balik kembali kepada Simpang Layar kita. So hoping to have more people that can join us. Beliau berkata demikian dalam sidang media LCC 2023 edisi kelima di Pusat Akuatik Pandalela, Kuching pada Isnin. Untuk rekod LCC kali ini dianjurkan oleh Pejabat Tanah dan Survey Betong dan Sebekas Layar dengan kerjasama Persatuan Berbasikal Sarawak. Dalam pada itu, pendaftaran boleh dilakukan menerusi akaun layar Cycling Carnival melalui platform Facebook dengan yuran penyertaan sebanyak RM80 untuk early bird, manakala RM100 merupakan harga selepas tempoh early bird. Sementara itu, Pantai Tanjung Lusam di Muara Selalang berpotensi untuk dimajukan sebagai pusat pelancongan dan peranginan yang sekaligus mampu meningkatkan sosioekonomi khususnya di kawasan Selalang. Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak Datuk Len Talif Saleh berkata, pada masa kini Selalang merupakan satu destinasi bagi kaki-kaki pancing baik dari warga tempatan maupun dari luar sedikit. Jadi kawasan ini mempunyai potensi untuk dibangunkan sebagai tempat peranginan dan tapi tidak mempunyai prasarana yang memuaskan, tapi mempunyai potensi untuk dibangunkan, terutama sekali untuk mereka dari kampung Selalang. Kena tahu ramai hobi fishing yang datang dari luar kampung Selalang, iaitu dari Serikit, Sibu, Kabong dan sebagainya, akan pergi ke kampung Selalang dan menaiki bot apa yang telah kita buatkan tadi dan memancing di sini. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa mengadakan lawatan ke Tanjung Lusam Muara Selalang pada Ahad. Justru Datuk Len yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang menyeru pihak swasta yang berminat untuk bekerjasama memajukan kawasan itu agar dapat menjadi pusat peranginan dikenali ramai. Tambahnya, di seberang Tanjung Lusam merupakan kawasan hutan simpan paya bakau yang terbesar di Malaysia bagi menjamin kelestarian sumber-sumber sungai dan laut. Paparan berikutnya, kelangsungan pembangunan di kawasan Dun Serembu dan Parlimen Puncak Borneo khasnya terus diperhebatkan demi merapatkan jurang ekonomi antara kawasan bandar dan luar bandar. Ahli Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin berkata beliau bersama Adun Serembu Miro Simo akan terus bekerja keras dengan berusaha membawa pelbagai projek prasarana di kawasan demi manfaat penduduk setempat. Menurutnya, cabaran seterusnya adalah rakyat seharusnya bersedia dengan rancangan yang dibawa Kerajaan Sarawak khususnya dalam inisiatif ekonomi baru yang merangkumi tenaga boleh diperbaharui dan terkini pengeluaran alga. Gandingan saya dengan beliau, kami berjanji akan membawa lebih pembangunan, menyantuni masyarakat dan mengabdikan diri kami untuk berkhidmat dengan yang terbaik, dan kita akan menyantuni masyarakat daripada aspek kebajikan, pembangunan sosioekonomi dan juga pembangunan masyarakat setempat. Beliau berkata demikian semasa program Ziarah UKAS Ngabang Gawai Bahagian Kuching 2023 di Pusat Kebudayaan dan Komuniti Serembu, Bau pada malam Ahad. Dalam pada itu, Datuk Willy memberitahu UKAS memainkan peranan penting dalam menyampaikan dan menyebar maklumat yang sahih, benar dan berfakta kepada masyarakat setempat. Dan pihak UKAS telah banyak membantu
Kerajaan Negeri Sarawak dan menjadi jentera yang cukup disegani, dan saya berharap agar mereka dapat terus melaksanakan tugas mereka dengan baik, tuntas dan bijaksana. Terdahulu, Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samuel Simon memberitahu program Zaza UKAS merupakan platform bagi mendekati komuniti setempat dan berkongsi maklumat sahih dan tepat kepada rakyat. Katanya masyarakat setempat perlu menerapkan amalan tidak pasti dan jangan kongsi atau menyebarkan mengenai berita palsu kerana ia boleh mendatangkan impak negatif. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS dan Sarawak.jvdmy dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS edisi malam ini, saksikan kemeriahan konvoi Kembara Sarawak mereka menjelajah ke Kampung Selalang Serikir pada Ahad. #MemberFakta Salam UKAS. Kita permai pertiwi tercinta.